Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, jadi kelas kimia hari ini kita akan mulakan dengan menyambung bab yang kelima. Ya, jadi pada minggu lepas hari Khamis kita dah bincang masuk memulakan perbincangan bab yang kelima berkaitan dengan ikatan kimia. So kita akan sambung 5.2 setelah kita membincangkan asas pembentukan sebatian, ya, melalui pembentukan ikatan secara keseluruhan. So hari ini kita akan proceed untuk membincangkan ikatan-ikatan yang ada di dalam sebatian, ya. Okey. Jadi sebelum itu 32 orang, Adam, Adriana, Ahmad Firdaus, Aina, Alia, Asma, Daniel, Adam, Dian, Christina, Intan, Nabila, Intan Nur Fazlina, Muhammad Amar, Muhammad Akif, Muhammad Arif, Dini, Muhammad Fakrul, Zainuddin, Muhammad Faris, Muhammad Hamzah, Muhammad Harith, Muhammad Haziq, Muhammad Ikhwan, Muhammad Ikmal, Najihah, Nisa, Nur Amalina, Nur Balkis, Nur Alisalina, Nur Safiyah, Nur Ain, Nur Azira, Hanim, Nurin Alia, Nurin Karmila, Nurul Iman, Putri Zulbarkis. Okey, 33 orang. Okey, jadi kita teruskan perbincangan kita. Okey, boleh nampak yang cikgu share screen ni? Tolong respon sikit. Boleh. Boleh Okey, jadi pada minggu lepas kita dah tengok ini asas pembentukan sebatian. Tapi cikgu dah terangkan asas pembentukan ikatan kimia secara keseluruhan. Jadi bukan sahaja setakat sebatian, sebab dalam tajuk ni sebatian, tapi cikgu dah terangkan asas pembentukan ikatan kimia di dalam unsur dan juga sebatian. Jadi kalau dalam sebatian, okey, kita akan lihat tentang ikatan-ikatan yang ada, dan bagaimana ikatan-ikatan ini terbentuk. So, jadi pada hari ini kita akan lihat kepada ikatan yang pertama, iaitu ikatan ion. Ikatan yang pertama iaitu ikatan ion, dan kalau sempat kita akan lihat kepada ikatan kovalen. So di dalam sebatian kita ada dua jenis ikatan yang penting, iaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Okey, so kita akan tengok dulu ikatan ion. Okey, macam mana ikatan ion ni boleh terbentuk? So kita kena faham dahulu. Okey, ikatan di dalam sebatian
Okey, di dalam sebatian, ya. Okey, jadi sesuatu sebatian ini dia mesti sekurang-kurangnya ada unsur A bergabung dengan unsur B. Okey, sekurang-kurangnya. Ya. Bila unsur A bergabung dengan unsur B, maka gabungan ini antara A dan B, okey, antara A dengan B ni dia akan mewujudkan ikatan. Ya, dia akan mewujudkan ikatan. Ya. Jadi di dalam sebatian, contoh untuk A dengan B ni, maka ikatan yang terbentuk tu bergantung kepada jenis unsur yang membentuk sebatian tersebut. Jadi secara mudah, sebatian ada dua jenis, walaupun ini nanti dalam tajuk ni akan dibincangkan. Okey, sebatian ada dua jenis. Yang pertama sebatian ion, dan yang kedua adalah sebatian kovalen. Jadi cikgu terangkan terus keseluruhan supaya senang faham. Okey, so sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, sebatian ion terbentuk apabila berlaku gabungan di antara unsur logam dan unsur bukan logam. Contoh dia, kalau kita ambil unsur logam, contoh dia natrium, bertindak balas dengan klorin. Natrium bertindak balas dengan klorin. Jadi apa yang berlaku, maka gabungan antara natrium dan klorin di dalam sebatian ion. Dan kenapa dipanggil sebatian ion? Sebab ikatan antara unsur logam ni, iaitu natrium, dan unsur bukan logam ni, ikatan dia, maksudnya yang mengikat antara dua-dua unsur ini adalah ikatan ion. Sebab wujudnya ikatan ion ni, maka sebatian yang dibentuk oleh unsur logam dan unsur bukan logam ini, kita kategorikan dia sebagai sebatian ion. Jadi sebatian ion ni adalah sebatian yang di dalam dia ada ikatan ion. Dan ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk di antara unsur logam dan unsur bukan logam. Nanti kita akan lihat. Okey, sebatian kovalen pula adalah sebatian yang terbentuk antara unsur bukan logam dan unsur bukan logam. Jadi dua unsur bukan logam, dia bergabung dan akan membentuk sebatian kovalen. Dan kenapa dipanggil sebatian kovalen? Sebab ikatan kovalen terbentuk di antara unsur-unsur bukan logam itu. Contoh, sebatian kovalen kita kata di sini, ambillah sebatian unsur karbon bertindak balas dengan oksigen. So kita tahu karbon adalah bukan logam, oksigen bukan logam.
Jadi bila karbon dan oksigen bergabung untuk membentuk suatu sebatian yang lain, ya, dia membentuk sebatian, maka ikatan yang terbentuk di antara karbon dan oksigen ini adalah ikatan kovalent. Maka sebab itulah sebatian yang terbentuk dari unsur bukan logam ini dipanggil sebatian kovalent. Okey, so harap kamu boleh faham secara umum ikatan yang ada pada dua jenis sebatian ini. Ya, jadi kita nak tengok apa beza nanti antara sebatian ion dan sebatian kovalent. Apa beza antara ikatan ion dan ikatan kovalent. Cikgu akan tunjukkan lagi beza dia supaya kamu nampak. Okey, ikatan ion yang terbentuk di dalam sebatian ion okey, adalah melalui proses pemindahan elektron. Pemindahan elektron. Di mana atom logam mendermakan elektron dan bertukar menjadi kation. Kation adalah ion positif. Okey, atom logam akan mendermakan elektron dan atom itu akan bertukar menjadi ion positif. Contoh macam natrium tu, elektron valence dia akan didermakan dan dia akan bertukar menjadi ion natrium. Dan elektron yang didermakan, bila kita tulis persamaan ion tu, dia akan jadi macam ni lah. Okey, kemudian atom bukan logam akan menerima elektron yang didermakan tadi. Jadi dia kerjasama ni dalam bentuk perpindahan elektron. Atom logam dermakan elektron, kemudian elektron tu pula akan diterima oleh atom bukan logam. Dan bila atom bukan logam terima elektron, maka dia akan bertukar menjadi anion. Bertukar menjadi anion. Anion adalah ion negatif. Ion negatif. Contoh, atom klorin, dia akan terima elektron dan bertukar menjadi ion klorida. Dia bertukar menjadi ion klorida. So, ni persamaan elektron yang ditunjukkan di sini. Jadi sekarang ni, dalam pembentukan ikatan ion, apa yang berlaku adalah ion natrium yang terbentuk tadi, ion natrium yang terbentuk tadi, dia akan kita tuliskan macam ini. Okey, katakan ini nukleus dia, natrium. Okey, natrium dia punya 281 susunan elektron dia 281. Ya, 281.
Susunan elektron dia 281 sebab dia ada 11 elektron. Jadi dia ada satu elektron valence. Kemudian ada petala yang kedua dia ada 8. Petala yang pertama dia ada 2. So 281. Elektron valence dia ada 1. Yang ini adalah atom natrium. Atom natrium. Jadi apa yang berlaku adalah elektron ini akan didermakan. Akan didermakan. So apa yang berlaku adalah atom natrium ini akan bertukar menjadi ion natrium. So sekarang dia dah jadi 28. Dia jadi ion natrium. Di mana susunan elektron dia ada 28 sahaja. Okey, jadi apabila elektron yang didermakan tu akan diterima oleh atom bukan logam. Jadi bila dia jadi ion, maka kita nak tuliskan bentuk dia, lukiskan, kita kena buat macam ni. Jadi ion natrium ni charge dia positif. Kenapa charge positif? Sebab kita dah belajar bahawa bilangan proton ada 11. Bilangan elektron ada 11 juga untuk atom. Jadi, sorry di sini. Proton ada 11, elektron pun ada 11. Jadi normal lah. Atom natrium normal. So bila satu elektron didermakan, so elektron dah tinggal 10. Maka ada lebihan charge. Lebihan proton. Jadi proton bercharge positif. Maka perbezaan antara positif dan negatif, proton dan elektron adalah positif 1. Jadi oleh sebab itulah ion natrium yang terbentuk mempunyai charge sebanyak 1 positif. Jadi bila kita lukiskan struktur atom atau struktur ion natrium, so kita lukiskan dia punya susunan elektron dia, kemudian kita buat bentuk macam ni, petak, kemudian charge tu kita letak dekat luar. Okey, so inilah gambaran di atas kertas untuk melukiskan sesuatu ion. Okey, jadi sekarang ni yang ini adalah ion natrium. Kalau ion klorida pula yang ini. Okey. Jadi sekarang ni kalau ion klorida, okey, ion klorida 2. Okey. Okey, ion klorida, tengok di sini, kita ambil Cl. Okey, kalau atom klorin, okey, atom klorin dia 287. Susunan elektron dia 28. Allah. 287. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni 287 adalah atom klorin. Atom klorin. So, apa yang berlaku apabila elektron yang didermakan oleh atom natrium tadi diterima oleh atom klorin. Okey. So, katalah elektron tu diterima dan masuk ke petala.
atom klorin. So apa yang berlaku adalah atom klorin ini akan bertukar menjadi ion klorida. So dia akan menjadi 288. Okey. So susunan elektron dia jadi 288. So cikgu lukis yang luar sajalah. Petala luar terluar dia 1 2 1 2 3 4 5 6 7 okey 8 elektron okey yang diterima. Jadi sekarang ni dia menjadi ion klorida. Okey, so ion klorida ini dia punya simbol adalah Cl negatif. Jadi bila kita tulis lukiskan dia punya ion, so kita kena buat macam ni, charge dia 1 negatif. Kita tuliskan di luar. Okey, so bila ada 2 ion, iaitu 1 ion positif dan 1 ion negatif, maka kedua-dua ion ini akan terikat di antara satu sama lain. Dia akan terikat antara satu sama lain. Dia akan tertarik di antara satu sama lain. Positif dan negatif. Okey, so ini Na dan ini Cl. Okey. Jadi sekarang ni ion positif dan ion negatif dia akan tertarik antara satu sama lain dan daya tarikan itu dan ikatan yang terbentuk antara positif dan negatif ini, inilah yang dipanggil sebagai ikatan ion. Jadi ikatan ion ni terbentuk antara ion positif dan juga ion negatif. Jadi sekarang ni satu yang ini dipanggil sebagai satu zarah dalam sebatian natrium klorida. Macam tu. Satu zarah. Yang ini sebagai satu zarah, dan zarah ini kita panggil dia satu unit lah, sebagai unit. Okey. Jadi dalam sebatian ion, contoh dia natrium klorida ini, kalau kita ambil dia punya keseluruhan, katalah ini bekas. Okey, ini bekas. Jadi dalam ni ada larutan natrium klorida. Katalah ada larutan natrium klorida. Jadi satu unit macam ini sebagai contoh. Ni satu unit. Setiap yang bulat ni satu unit. Satu unit. So satu unit ni mewakili yang ini, NaCl. So untuk faham NaCl. Setiap satu unit ni NaCl. Maka zarah asas yang membentuk larutan natrium klorida ataupun sebatian ion ini, zarah asas dia kita gelarkan sebagai zarah ion. Tapi setiap ion itu kita panggil sebagai satu unit. Jadi zarah asas dia adalah ion positif dan ion negatif yang membentuk satu unit. So macam inilah. Jadi satu unit ni antara ion natrium dan ion klorida membentuk satu unit. So dalam itulah yang ada ikatan ion. Jadi di dalam
satu unit inilah terbentuknya ikatan ion. Ya. Okey, yang tu yang perlu difahami. Ya. Okey. Cikgu ada terang juga sebelum ini minggu lepas pada permulaan antara satu unit dengan unit yang lain ni, antara satu unit dengan unit yang lain ni, antara satu unit dengan unit yang lain juga ada ikatan dia. Juga ada ikatan. Ya. Dan ikatan ini juga dipanggil sebagai ikatan ion melalui daya tarikan elektrostatik. Dia ada. Sekarang ni kita bincang yang dalam dulu. Ya. Jadi antara satu unit, antara zarah tu, jadi satu unit tu sebagai satu zarah lah. Ya. Antara zarah tu ada ikatan ion juga. Tapi kita nak bincangkan di dalam satu zarah itu. Yang tu yang dulu. Okey, itu adalah ikatan ion. Jadi kenapa ikatan ion ini terbentuk begini cara dia? Okey, ini disebabkan oleh kecenderungan. Atom logam bila bertemu dengan atom bukan logam, untuk dia melengkapkan oktet, untuk melengkapkan oktet, maka cara yang paling stabil adalah dengan menderma dan menerima elektron, iaitu melalui proses pemindahan elektron. Jadi dengan proses pemindahan elektron, maka barulah berlaku melengkapkan oktet, iaitu bilangan 8 elektron pada petala terluar setiap unsur tersebut. Jadi kalau kita lihat dekat sini, atom natrium asalnya 281, bila dia derma dia jadi 28. Jadi petala terluar dia sekarang ni sudah menjadi 8 elektron. So sudah melengkapkan oktet, iaitu 8 elektron. Begitu juga dengan natrium, ion klorida. Atom klorin ini, masa dia atom dia ada 7 elektron valence. Jadi tidak oktet, tidak melengkapkan 8 elektron. Jadi sebab itu dia cenderung menerima elektron dan seterusnya menjadi 8 elektron dan melengkapkan bilangan oktet elektron pada petala terluar. So dengan cara inilah maka dia dapat bertindak balas di antara satu sama lain. Jadi ini yang berlaku apabila percampuran ataupun gabungan di antara unsur logam dan juga unsur bukan logam. Jadi bila satu derma elektron, maka dia akan jadi ion positif, dan satu lagi terima elektron, dia akan jadi ion negatif, dan ion positif dan negatif tu akan tertarik antara satu sama lain melalui ikatan ion. Okey. Jadi ikatan ion yang terbentuk di dalam satu unit zarah itu, maka itulah yang menjadikan sebatian ini sebagai sebatian ion. Jadi semua sebatian ion beginilah cara dia. Semua berlaku disebabkan oleh pemindahan elektron. Okey, kita nak tengok kehadiran dulu. Okey. Omar, okey, Razik. Lagi siapa ni? Ada 38. Aris. Siapa lagi ni? Rina. Okey. Jadi itu penerangan dia berkaitan dengan ikatan ion. Jadi kalau kita lihat kepada buku teks, itulah yang cuba diterangkan. Okay, dalam buku teks, perkara yang sama lah. Jadi kalau kamu baca di sini, ion natrium
akan dermakan satu elektron, so dia akan jadi atom natrium, atom natrium dengan susunan elektron dia 281 akan dermakan satu elektron. Sebab apa dia derma satu? Sebab dia pun ada satu elektron valence sahaja. Jadi dermalah satu, kan? Kalau kita ada atom logam yang lain, kalau ada dua, dia akan derma dua lah. Tujuan dia derma tu adalah untuk mencapai kestabilan. Sebab bila derma satu, yang tinggal adalah 8 elektron pada petala yang sebelumnya, menjadikan dia lebih stabil. Jadi dengan cara mendermakan satu elektron, dia akan mencapai oktet dan membentuk ion natrium dengan susunan elektron 28. Jadi beginilah cara dia. Dan kita nak tuliskan persamaan dia, macam inilah seperti yang cikgu tunjukkan tadi. Ion natrium Na+. Kemudian atom bukan logam. Okey, contoh di sini dia gunakan atom fluorin. Atom fluorin, kenapa dia cenderung terima? Kenapa dia cenderung terima? Kenapa atom bukan logam ini cenderung? Sebab kalau kita tengok, susunan elektron dia 27. 27. Jadi bermaksud, dia nak dapat 8 susunan elektron pada petala terluar hanya dengan menerima satu lagi elektron. Maka sebab itu dia cenderung terima satu elektron. Jadi bila dia terima satu elektron, maka lengkaplah susunan elektron valence dia menjadi 8. Maka sebab itulah dia cenderung menerima satu elektron dan seterusnya bertukar menjadi ion fluorida. Dan cara melukiskan ion tu adalah seperti inilah. Dan formula simbol ion dia adalah F negatif. So persamaan, ini dipanggil persamaan setengah, ion fluorida. Jadi seterusnya, ikatan ion yang terbentuk ni adalah antara ion positif dan ion negatif. Okey. So ion natrium dan ion fluorida yang berlainan cas tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Ini yang cikgu sebut tadi. Okey, sebabnya ion positif, ion negatif, dia macam magnet lah. Kita sebut macam magnet. Magnet yang kutub utara dan kutub selatan, yang bertentangan kutub, dia akan tertarik antara satu sama lain. So sama juga, positif dan negatif ni dia akan tertarik di antara satu sama lain. Dan sebenarnya tertarik tu adalah disebabkan oleh wujudnya daya tarikan elektrostatik. So kamu kena ingat ni, dia ada satu daya tarikan dipanggil daya tarikan elektrostatik yang kuat. Dan daya tarikan elektrostatik inilah yang disebut ataupun kita panggil dia sebagai ikatan ion. Maka sebatian yang terbentuk dalam kes ini adalah natrium fluorida. Okey, so begitulah penerangan bagaimana ikatan ion terbentuk. Okey, so kena faham betul-betul yang ini berkaitan dengan pembentukan sebatian ion, yang di dalamnya ada ikatan ion. Okey. So kita masuk pula kepada ikatan kovalen. Okey. Ikatan kovalen ini, ikatan kovalen, ini sepatutnya di sini. Jadi ikatan kovalen terbentuk melalui perkongsian. Tengok perbezaan dia. Perkongsian elektron. Ini beza dia. Kalau ikatan ion di dalam sebatian ion melalui pemindahan elektron.
yang menyebabkan atom bertukar menjadi ion positif dan ion negatif. Tetapi di dalam sebatian kovalen, pembentukan ikatan kovalen berlaku melalui perkongsian elektron. Bermaksud unsur bukan logam tadi, ya, atom bukan logam, ya, dan atom bukan logam, dia akan bergabung melalui kaedah perkongsian elektron. Ya, dia tidak melalui pemindahan. Sebabnya bukan logam dengan bukan logam ni, dia kalau nak melalui pemindahan elektron, dia kena ada satu derma, satu terima. Tapi masalahnya atom bukan logam ni dia cenderung terima elektron sahaja. Jadi bila dua bukan elektron berjumpa, cara yang paling mudah untuk mencapai kestabilan adalah melalui perkongsian elektron. Ya. Okey, so jadi sekarang ni, ini yang penting kena ingat, perkongsian elektron. So macam mana dia berkongsi elektron? Okey, bagaimana dia berkongsi elektron? So cara dia adalah, kejap Okey. Okey, jadi ikatan ion, ikatan kovalen. Okey, contoh yang kita boleh gunakan dalam, okey, contoh ikatan kovalen, kita ambil contoh yang mudah dulu, ikatan kovalen. Okey, untuk memudahkan kita ambil fluorin yang tadi, sebab dia punya ni. Okey, kita ambil gas, gas klorin jugalah. Okey, gas klorin. Okey, gas klorin, dia punya formula kimia dia adalah Cl2. Okey, sebabnya secara semula jadi dia wujud dalam bentuk molekul klorin, Cl2. Dia tak bukan membentuk dalam bentuk atom klorin. So Cl2 ni antara satu atom klorin, yang ini, satu atom klorin. So atom klorin dia 287. Okey, 287. Okey. So cikgu lukis yang petala terluar saja, nanti nampak serabut. So ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 elektron valence yang dalam ni, tapi kena lukis jugalah, nanti kamu keliru. Okey, 287. Okey, sekarang ni satu atom klorin, ini atom klorin. Dia 287, elektron valence dia ada 7. Jadi memang tak stabil. Apabila berjumpa dengan satu lagi atom klorin, Allah. Okey, apabila berjumpa dengan satu lagi atom klorin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cikgu lukis simbol yang berbeza untuk supaya nampak. Okey, sekarang ni apabila dua atom klorin berjumpa,
So apa yang berlaku adalah dia akan bertindak balas tapi dengan cara berkongsi elektron. So macam mana dia berkongsi elektron? Okey, elektron pada petala yang terluar ni ada 7. Okey, ada satu elektron valence, dia akan berkongsi petala dengan satu elektron pada atom klorin yang satu lagi. So apa yang berlaku adalah dia akan jadi macam ni. Klorin okey, dia akan berkongsi petala. Petala tu dia akan rapat, petala valence akan rapat. So apa yang berlaku adalah satu elektron valence daripada atom klorin A, senang macam ni, atom klorin A, atom klorin B, akan berkongsi dengan satu elektron daripada atom klorin B. Jadi maksudnya petala daripada kedua-dua atom ni akan bergabung, petala terluar akan bergabung dan dua elektron akan bergabung di atas petala yang dikongsikan. Elektron valence yang lain dia kekal lah, tidak mengalami sebarang perkongsian. Elektron valence yang lain ni tidak bergabung, tidak berkongsi. Hanya dua elektron ini sahaja, satu daripada atom A dan satu daripada atom B. Jadi kenapa dia melakukan perkongsian seperti ini? Sebab bila dia berkongsi seperti ini, apa yang berlaku adalah kedua-dua atom ini akan dapat 288. Yang ini pun dapat 288. Dia punya susunan elektron pun untuk setiap atom klorin itu sudah menjadi stabil. Itu mencapai oktet. Jadi sebab itulah apabila atom klorin ini berjumpa dengan atom klorin yang lain, cara dia adalah dengan melakukan perkongsian elektron pada petala yang terluar. Jadi berapa elektron yang hendak dikongsikan bergantung kepada nilai untuk mencapai oktet. Oleh kerana dia sudah ada 7, dia memerlukan satu sahaja lagi elektron, maka sebab itu dia berkongsi satu elektron sahaja daripada atom klorin yang lain. So ikatan kovalen terbentuk di antara pasangan elektron ini. Jadi bermaksud pasangan elektron, dua elektron ini membentuk satu pasangan elektron. So satu pasangan elektron ini mewakili satu ikatan kovalen. Dia mewakili satu ikatan kovalen. Dan kalau kita tuliskan secara mudah, so atom klorin dengan atom klorin yang lain, dia terikat, kita wakilkan macam tu. Satu garisan ini adalah mewakili satu ikatan kovalen. Satu ikatan kovalen. Dia terdiri daripada pasangan elektron daripada atom A dan atom B. Jadi satu pasangan elektron akan membentuk satu ikatan kovalen. Okey, macam ni. Jadi sekarang ni berdasarkan kepada keadaan ini, ikatan kovalen boleh terbentuk bukan hanya satu ikatan kovalen sahaja, tetapi ikatan kovalen boleh membentuk 2 dan 3 ikatan kovalen. Sebagai contoh, ini kalau klorin. Sebagai contoh, kalau kita ambil oksigen pula. Kalau oksigen, oksigen antara satu atom oksigen dengan satu atom oksigen yang lain, ikatan kovalen dia ada 2.
Dan bila kita lukiskan secara ringkas, so ada dua garisan. Setiap satu garisan mewakili satu pasangan elektron. So dia akan jadi macam ni lah. Kalau oksigen, jadi dia ada dua. Ini oksigen. Yang ini gas klorin. Ini gas klorin, simbol dia Cl2, oksigen O2. Okey. Ikatan kovalen yang tiga pula. Ada tiga. Contoh dia pada nitrogen. Okey, gas nitrogen, ikatan kovalen dia ada tiga. Simbol dia N2. Okey, kenapa ada tiga? Konsep dia sama macam yang cikgu terangkan tadi. Keperluan dia untuk membentuk oktet. Jadi cuba kamu fikirkan, kenapa oksigen ada dua ikatan kovalen? Kenapa gas nitrogen ada tiga ikatan kovalen? Jadi bila kita tuliskan, ada macam ni lah, ada tiga. Jadi oleh sebab itu, setiap sebatian kovalen ni kita kena tengok dia punya berapa bilangan ikatan kovalen yang ada. Jadi mana-mana sebatian kovalen yang ada satu sahaja ikatan kovalen, maka ikatan itu kita sebut ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Ini dari segi jenis-jenis ikatan kovalen. Okey. Kalau ikatan kovalen tu ada dua, maka kita panggil ikatan kovalen ganda dua. Ganda dua ataupun double lah. Ataupun ikatan kovalen dubel. Ganda dua ataupun dubel. Dulu guna istilah dubel, maksudnya dua. Okey, kalau ikatan kovalen tu ada tiga, maka dipanggil ikatan kovalen ganda tiga lah. Ikatan kovalen ganda tiga. Ataupun tripel. Tripel tu bahasa dulu punya lah. Sebenarnya triple. DBN kan jadi tripel lah. Okey, jadi dalam sebatian kovalen ni, yang di dalam dia ada ikatan kovalen, ikatan kovalen tu ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Ada yang terdiri daripada ikatan tunggal, ada ikatan ganda dua, ada ikatan kovalen ganda tiga. So, semua ni disebabkan oleh konsep untuk memenuhi oktet. Jadi kalau kita tengok oksigen, macam mana terbentuk ikatan kovalen ganda dua? Oksigen, siapa ingat oksigen punya susunan elektron? 2886. 286. 286. So oksigen, ni oksigen 2 8 6. Okey. 286. So elektron valence dia ada 6. Ada 6 elektron valence. Okey. So kalau kita lihat atom oksigen, dia ada 6 elektron valence. Ada 6 elektron valence. So untuk mencapai oktet, iaitu susunan 8 elektron, bermaksud setiap atom oksigen perlukan 2 elektron lagi untuk mencapai susunan oktet. Sebab susunan oktet ni susunan yang stabil.
Ya. Jadi setiap atom berusaha untuk mencapai kestabilan dengan cara mencapai susunan oktet, 8 elektron. Jadi kita tengok setiap atom oksigen ada 6 elektron valence, maka dia perlukan lagi 2 elektron. Ya. Oleh sebab itu, setiap atom ni dia perlukan uh, satu atom oksigen yang lain. Ya. Jadi kalau kita lukis balik macam ni, 1, 2, okey, 3. Alamak. Okey. Ini contoh. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so atom oksigen yang satu lagi, ya, apa yang berlaku adalah okey, satu elektron daripada atom oksigen A, satu elektron daripada atom oksigen B akan berkongsi petala. Dia rapat, okey, dia akan berkongsi petala, dan kalau kongsi satu saja, maksudnya masih ada satu lagi. So dia kena kongsi satu lagi. Ini bermaksud 2 elektron valence daripada setiap atom oksigen diperlukan untuk perkongsian ini. Jadi oleh sebab itulah kalau kamu lihat gas oksigen O2, dia O2 ni terbentuk begini, dan ikatan kovalen yang terbentuk adalah ikatan kovalen ganda 2, di mana ada 2 pasangan elektron yang membentuk ikatan kovalen. Maka O2 ni adalah merupakan keadaan yang paling stabil, maka sebab itulah oksigen gas oksigen yang kita ada semuanya O2. Dia bukan gas oksigen O saja. Sebab O sahaja satu atom dia tak stabil. Kalau tak stabil sangat bahaya, maka dia akan cari kestabilan dengan membentuk ikatan kovalen dengan atom oksigen yang lain. Maka sebab itulah gas oksigen, zarah asas dia adalah molekul-molekul oksigen. Okey, ya. So pembentukan ikatan kovalen adalah dengan cara perkongsian elektron. Sama juga macam gas nitrogen ni. Kenapa dia membentuk ikatan kovalen ganda 3 ni? Sama juga konsep dia macam ni. Kalau satu atom natrium pula. Satu atom nitrogen, nitrogen 285. Jadi susunan elektron dia 285, maksudnya dia ada 5 saja elektron valen. Bermaksud dia perlukan 3 elektron lagi. So bila 3 elektron, maksudnya dia akan membentuk 3 pasangan elektron dengan atom nitrogen yang lain. Maka sebab itulah ada 3 ikatan kovalen untuk membentuk molekul nitrogen. Okey, so begitulah caranya bagaimana sesuatu ikatan ikatan kovalen terbentuk. Okey, so yang ini dalam buku teks menerangkan bagaimana perkongsian itu berlaku, ikatan tunggal dalam klorin. Okey, so yang ini cara kita menulis atau menggambarkan susunan elektron yang terbentuk dalam ikatan kovalen, kita ada satu cara dipanggil cara struktur Lewis. Kalau kita nak lukiskan pembentukan ikatan kovalen, kita boleh gunakan kaedah ini, dipanggil struktur Lewis. So pembentukan ikatan kovalen boleh digambarkan dengan menggunakan struktur Lewis. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kaedah struktur Lewis ni? Struktur Lewis hanya menunjukkan elektron valence bagi atom yang terlibat. Jadi sepasang elektron yang dikongsi boleh diganti dengan satu garisan antara dua atom. Jadi maksudnya kita tak perlulah lukis yang semua petala dalam struktur elektron. Kita ambil petala valence sahaja. Contoh dia macam ni. Jadi kita buat simbol Cl, kemudian kita bulatkan mewakili setiap atom klorin dalam petala valence sahaja. Tak perlu lagi petala kedua, petala pertama tu tak perlu tulis.
Yang ini dipanggil struktur Lewis. Kemudian pun sama juga. Okey, kalau struktur Lewis, so kita boleh lukis macam ni lah. Ataupun yang ikatan tadi dalam bentuk garisan. Ini yang dipanggil kaedah struktur Lewis bagi pembentukan ikatan kovalen. Jadi ikatan ganda dua sama juga yang cikgu terangkan tadi, so struktur Lewis. Jadi kalau soalan tanya tu lukiskan struktur Lewis bagi ikatan yang terbentuk di dalam oksigen gas. Macam inilah. Kena tunjukkan. Yang atas ni struktur elektron, yang bawah ni struktur Lewis. So ada ikatan ganda dua. Kemudian ada ikatan ganda tiga, di mana tiga pasang elektron membentuk ikatan kovalen. Okey, ini dia. Macam inilah cara dia. Jadi yang paling penting di sini adalah ikatan kovalen melibatkan perkongsian elektron, manakala ikatan ion melibatkan pemindahan elektron. Okey Jadi itulah dua ikatan yang dapat kita bincangkan pada hari ini. Ikatan yang lain tu kita akan sambung pada hari Khamis ini. Okey, sekejap ada 39 orang. Siapa yang tak masuk lagi ni? Tak pernah dapat 44 orang ni. Siapa lagi ni? Ni 41 ni pun baru masuk seorang ni. Jadi 39 orang hari ini. Siapa yang lewat masuk? Siapa lagi? Akif, Arif, Danish Imat ada. Haziq. Osman Naufal baru masuk tadi tak ada. Nur Salina Safia Nur Omar Zulfatah pun baru masuk. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, cikgu nak kamu buat nota dalam buku nota. Kemudian buatkan latihan ujikan diri 5.2 dan 5.3. Seterusnya soalan-soalan latihan yang berkaitan di dalam buku modul kimia. Jadi cikgu harapkan kamu untuk buat semua kerja rumah ini. Dan setelah siap, siapa-siapa yang dah siap, tolong hantar ke Telegram cikgu sebagai bukti kamu dah buat homework. Sebab yang itu semua adalah bukti kamu buat kerja dan markah untuk pentaksiran bilik darjah PBD untuk kamu. Jadi siapa yang tak hantar, maksudnya dia tak buat lah. Jadi bila tak buat, markah PBD kamu akan tak ada lah. Itu dia. Jadi uji nota, kemudian jawab soalan ujikan diri 5.2, 5.3 dan juga latihan di dalam buku modul kimia. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh left Google Meet ini. Terima kasih. Okey. Jangan lupa buat homework. Hantar ke Telegram cikgu, please. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cuba lagi cikgu.